Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama saya hari ini dalam topik hari ke-9 iaitu senaman. Okey, sebelum meneruskan topik pagi ini, sedikit perkongsian berkenaan diri saya. Saya Normala binti Rahman, berumur 36 tahun, mempunyai 2 orang cahaya mata. Berasal dari Kota Shah Bandar, Keratong, Pahang. Dulu saya seorang yang bertubuh besar. Gemuk lah kan kat sini maknanya. Berat saya mencecah 80 kg. Setelah bertemu dengan coach, ubah sarapan pagi dan makan malam. Dengan nasihat coach, saya berjaya menurunkan berat sebanyak 20 kg. Sekarang berat saya adalah 60 kg. Semasa mengalami berat badan berlebihan itu, saya sering mengalami sakit kepala, masalah kuat tidur, mengalami sakit kaki, sakit tumit kan. Seorang yang pemarah. Saya juga susah nak bergaul dengan orang. Tak pandai nak bercakap dengan orang. Setelah bernutrisi, alhamdulillah semua masalah tersebut berkurangan dan saya lebih berasa berkeyakinan dan sihat. Terima kasih Allah, terima kasih coach, terima kasih Herbalife. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua topik hari ke-9 iaitu senaman. Okey, senaman macam mana yang boleh membantu kita untuk kurus? Tidak semestinya 24 jam kita bersenam itu kita akan kurus. Kita pernah dengar tak dekat luar sana orang cakap kalau nak kurus kita kena bersenam, kena hari-hari bersenam. Sebenarnya senaman itu hanya membantu 20% sahaja dan lebih 80% lagi adalah daripada pemakanan seharian kita. Okey, kesilapan yang selalu kita lakukan adalah kita berfikir kita boleh makan apa sahaja kita nak makan selepas bersenam. Mitos itu sebenarnya adalah salah. Kerana bersenam tidak membakar kalori yang banyak seperti yang kita fikir. Bila kita dalam proses untuk turun berat badan, mestilah ada kalori defisit. Maksudnya mestilah ada berlaku pengurangan daripada kalori yang kita ambil dalam seharian. Contohnya kalau kita bersenam dalam 20 minit, kita dah bakar 20 kalori kan. Lepas tu pula kita pergi makan pula kari pap sebiji. Bayangkan Jadi bila kita dah bersenam, kita dah bakar kalori, lepas tu kita makan pula kari pap atau makanan-makanan lain, umpama kita tidak membuat apa-apa. Maknanya kita dah tambah lagi lemak dalam badan kita. Jadi tak ada function lah kita buat senaman tu kan. Okey, kat sini seterusnya kita nak tahu macam mana, situasi apa dan apa mesti kita buat apa dalam sebelum perlu bersenam. Perlukah apa yang kita buat itu perlu bersenam, perlu melakukan senaman. Yang pertama, perlu kalau kita seorang yang kurang aktif, kurang bergerak. Contohnya kalau kita kurang melakukan aktiviti fizikal luar lah. Contohnya macam kita kerja di office, kita duduk aja pegang pen kan, tak ada nak bergerak. Jadi kita duduk daripada pagi sampai ke petang. Lepas tu pula kita akan makan. Jadi berat kita akan naik. Situasi yang kedua pula, sekiranya kita seorang yang aktif. Contohnya kita ni bekerja sebagai bahagian store lah, macam bahagian ladang ke kan. Dari pagi kita bekerja tak berhenti sampai petang. Jadinya kita tak bakar, jadinya kita dah bakar kalori kita kat situ kan. Tak perlu lagi nak buat senaman. Tapi walau bagaimanapun sebaiknya digalakkan juga kita bersenam setidak-tidaknya 3 kali seminggu. Okey, seterusnya saya nak kongsi tip senaman yang berkualiti. Tip dia makan selepas exercise. Ini penting untuk memastikan kita dapat kualiti yang bagus. 3 tips senaman yang berkualiti yang kita kena jaga. Yang pertama, apa yang kita makan 30 minit sebelum bersenam. Yang kedua, apa yang kita buat semasa exercise. Dan yang ketiga, apa yang kita buat selepas exercise. Okey, ini adalah penting untuk memastikan kualiti senaman yang kita buat. Jadi saya nak sharekan dekat sini apa tips sebelum dan selepas exercise. Contoh macam sebelum exercise kita ambil atau makan dada ayam. Lepas tu kita kena tunggu dululah setengah jam baru kita boleh melakukan exercise. Kalau tidak nanti sebab kita dah makan, kita dah kenyang, kita akan rasa mual, nak muntah kan sebab kita dah dalam keadaan yang kenyang. Satu lagi contoh, andai sebelum bersenam tu kita dah ambil pemuluan kita dan kita dah ambil shake kita kan. Jadinya kat situ shake kita dah sangat-sangat membantu. Maksudnya tak perlulah taklah kita ada rasa loya atau nak mual sebabnya terlampau kenyang kan. Okey, makanan free workout yang terbaik adalah air kosong kita lah kan. Air kosong kita adalah 0 kalori. Jadinya macam mana banyak pun kita minum tak akan naikkan berat badan kita. Next adalah karbo. Karbo adalah tenaga segera yang perlu kita ambil. Contohnya macam kita ambil nasi ke roti ke mi ke kan. Jadi karbo ini adalah akan memberi tenaga dan kemudiannya adalah protein.
protein adalah long term energy protein dan juga untuk naikkan otot. Ada satu produk yang boleh kita ambil yang dapat bantu kita selepas bersenam adalah F1 Sport dan juga F1 Shake kita lah. Jadi kita boleh ambil sebelum dan selepas workout. Kita boleh ambil dua-dua barang ni lah kalau kita sebelum dan selepas workout. Okey, banyak manfaat yang kita dapat dalam bersenam ni. Seperti contohnya boleh menguatkan fungsi jantung dan paru-paru, dapat meningkatkan metabolisme, dapat kuatkan otot. Apabila kita bersenam, kita berpeluh boleh menyahkan toksik logam berat, tingkatkan sistem imunik, emosi kita akan jadi lebih baik, dan kita akan dapat bentuk badan yang baik lah kan. Okey, makanan terbaik selepas workout adalah air. Okey, senaman ini adalah untuk membakar lemak, tetapi senaman ini bukanlah untuk membakar lemak, tetapi senaman adalah untuk membakar kalori kita. Bila kita bersenam, kita akan berpeluh. Jadi, dapat membantu pembakaran kalori secara tidak langsung. Dia juga dapat mempercepatkan proses penurunan berat badan. Jadi, kalau macam contoh orang yang masih berbadan besar, dia nak turunkan 20 kilo, jadi kita boleh buat senaman dengan berjalan kaki terlebih dahulu. Cukup dalam 2 kali seminggu, dalam anggaran masa 30 minit hingga 1 jam. Sebabnya kita badan besar, jadi kita tak boleh nak buat terus senaman yang berat-berat kan. Kita kena slow-slow dulu buat kita punya melakukan senaman. Takut nanti akan berlakunya injek sebab kita masih membawa bebanan yang berat. Jadi yang penting kat sini dalam senaman adalah kita kawal dahulu dengan mengamalkan 80% nutrisi dan yang sihat, 20% dan 20% lagi adalah senaman. Jadi kat sini kita perlu tahu hubungan antara nutrisi dan senaman. Bersenam mengikut keperluan berat badan, maka adalah penting kita menurunkan berat badan terlebih dahulu. Senaman yang bersederhana untuk mendapatkan kesihatan yang baik untuk diri kita. Okey. Sampai sini sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Saya doakan anda semua terus berusaha mencapai kesihatan yang baik. Dengan bonusnya kita akan dapat turun berat. Okey, kepada peserta-peserta, teruskan kita punya usaha untuk mencapai berat yang ideal. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.